اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surah 4 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, beriman dengan qadarnya, dengan qadar Allah, baiknya dan jahatnya. Artinya, erti beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya, bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas muwafakat kehendak Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala, pada azal. Kita masih lagi duduk rukun iman yang keenam. Yang sebut dah sebelum daripada ni, rukun iman yang keenam agak panjang sedikit lah, yang mana kita akan tarik satu tajuk pada satu tajuk. Rukun iman yang keenam keluar dua pegangan. Yang pertama, sekalian perkara yang berlaku. Sekalian perkara yang berlaku. Sekalian, baik ke, jahat ke, besar ke, kecil ke, sekecil-kecil perkara sekalipun, sekaliannya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada azali. Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradat, bersepakat dengan sifat ilmu, menentukan segala-galanya pada azali, menentukan segala-galanya pada sedia kala. Sampai masa berlakulah perkara yang ditentukan. Sekalian perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, Allah Ta'ala lah yang melakukan, Allah Ta'ala yang lebih dekat, Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Ini dua pegangan daripada satu rukun iman yang keenam. Keluar qadar dan keluar qada. Qadar atas jalanan Imam Maturidi adalah ketentuan azali. Qada apa yang berlaku sekarang, sekaliannya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara, tidak ada satu perkara pun, walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar kuman, yang berlaku yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara pun, walaupun sebesar zarrah, sebesar kuman, yang berlaku bukan Allah yang melakukan. Sekalian perkara, walaupun sekecil-kecil perkara. Sebab sekalian, sekecil-kecil perkara, kelip mata ke, gerak nadi ke, gerak jantung ke, sekalian perkara yang berlaku ditentukan pada azali sampai masa berlaku. Allah lah yang melakukan, Allah lah yang menggerakkan. Berkaitan dengan qadar dan qada, ini di antara perkara yang gaib, perkara yang tidak boleh fikir secara akal, perkara yang tidak boleh dibuktikan secara zahir. Qadar, ketentuan azali contohnya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, gaib. Dicatatkan kemudian ketentuan di Lauh Mahfuz, hukum gaib. Apa perkara dicatat di Lauh Mahfuz?
Itu bukan persoalan kita, tak boleh nak dalam situ. Situlah bila disebut, bila Nabi kata, disebut berkaitan qadar qada ni, fa'amsiku ni maknanya tahanlah, jangan korek banyak. Sebab apa? Sebab ianya perkara yang gaib. Tapi kita belajar sampai peringkat boleh memahami pegangan tadi, mana ketentuan apa dia yang sedang berlaku sekarang. Tu untuk mengesahkan pegangan. Hak dilarang kita nak korek. Apa ketentuan azali? Tak nak korek, itu benda gaib. Kenapa? Itu pun itu semua hikmah yang milik Allah Subhanahu wa, bukan persoalan kita. Jangan duk usul-usul, jangan duk tanya-tanya. Tapi kalau sampai peringkat jangan duk usul, jangan duk hura, jangan duk tanya, sampai peringkat apa qadar qada pun aku cerita, macam mana kita nak berpegang? Dia kata padang pegang qadar, sudahlah. Padang pegang qada, sudahlah. Apa di qadar yang kita nak pegang? Apa di qada yang kita nak pegang? Sebab qadar dan qada ini dua pegangan yang lain. Tidak ada salah satu daripada kedua ini tidak sah lagi pegangan. Jadi macam mana kita nak memastikan bahawa kedua-dua pegangan ada dalam akidah kita? Ni kena hurah. Ada orang selepas ni bawa begitu, tak ada hurah banyak-banyak kata dia. Bab qada ni dilarang. Dilarang tu hak mana? Beriman sudahlah. Jadi macam hak minggu lepas kita sebut minggu lepas kan. Dari segi perkataan, dari segi ngapa rukun iman, semua rukun iman yang sama. Beriman dengan ketentuan yang baik, ketentuan yang jahat daripada Allah. Ini hukum yang tenang. Tapi ramai mana orang tak faham berkaitan dengan ketentuan yang buruk tu. Banyak saya jumpa ustaz, takkanlah Tuhan marah Tuhan tentu juga. Kufur maksiat kan waktu Tuhan marah. Hak Tuhan marah, takkan Tuhan sedih yang susung. Dah tu hukum yang kenang tu. Padang dah mengapa beriman dengan untung baik untung jahat, padang gitu. Dalam pegangan dia kedok. Kalau tak ada dalam pegangan, makna perkara yang jahat tak ada kena mengena dengan susunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan Mu'tazilah. Ini pegangan yang khilaf ulama. Di kalangan ulama tauhid setengah mengatakan kafir lagi pegangan kekal neraka. Lepas tu saya pandai dah bilang untung baik untung jahat. Ini bukan amalan bilang, amalan bacaan, ini pegangan. Kok dilarang mendalami, kita nak korek sebab ini semua perkara yang gaib. Ini semua perkara gaib yang mana kita tak boleh nak fikir cara akal. Tak ada. Ketentuan azali sama telah lah. Itu malaikat pun tak tahu. Para Nabi Rasul pun tak tahu. Ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, atau malaikat tahulah sebab dia jaga. Kita itu hak di ni Baitul Izzah ni atas tu. Hak ketentuan di Lauh Mahfuz. Hak di Lauh Mahfuz hak di mana ni? Di Baitul Izzah tu, hak atas tu. Kemudian Allah Ta'ala perintah malaikat catat, tulis catatan di budak umur 4 bulan dan umur tu. Hak tu pun kita boleh tahu. Pun tak tahu. Hak atas bumi dah ni. Kita budak 4 bulan kita scan, tahu nampak dah umur dia, ajar dia panjang mana. Itu pun gaib. Ini semua perkiraan yang gaib. Ini pegangan. Itu bab qadar, bab qada. Perkara yang berlaku sekarang ni, Allah yang menjadikan, Allah yang berkah, Allah yang melakukan. Nampak dengan mata lelek? Nampak dengan mata kasar? Nampak? Tak nampak. Kalau mata kasar kita nampak kok, kita lah yang berkah. Tiba-tiba yang mengqadakkan yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini penggaib. Ini perkara yang gaib. Cuba buktikan macam. Cuba buktikan Allah yang bukan, bukan kita. Nak buktikan macam mana? Ini benda gaib, benda yang tak boleh masuk atasnya banyak.
Cuba buktikan. Bukan pisau yang memutuskan, Allah yang memutuskan. Nak buktikan macam mana? Ini perkara gaib. Qada qada perkara gaib. Jadi perkara gaib seumpama ni, ni tak tercapai dengan kita mikir, tengok tak tercapai. Ni kena belajar molek. Ini kena belajar molek. Dalam bab perkara gaib seumpama ni, perkara yang tidak tercapai di akal seumpama ni, kita kena tanam di akidah anak-anak kita sebelum daripada akalan dia panjang. Budak-budak kan, cerita dia pegang, tak banyak soal. Masa itulah kita tanamkan, pacakkan pegangan ni. Kita ajar anak kita, Allah Ta'ala ada, dia pegang. Dia tak mikir banyak dah. Ajar kata malaikat ada, dia pun pegang malaikat ada. Tapi boleh buktikan malaikat ada dengan mata lendek? Tak boleh. Ke ada alat yang boleh mengesah malaikat? Tak boleh. Tetapi kenapa kita boleh pegang mudah-mudah je malaikat ada, Allah ada? Sebab kita ditanamkan pegang daripada budak lagi. Sama dengan masalah qada dan qada. Daripada umur belum balik kena pacak dah hukum iman ni. Apabila kemudian orang mula mikir, hak mana ni, hak mana dia pening. Sebab apa? Dia nak fikir cara akal. Padahal ini perkara yang gaib. Sebab saya pernah jumpa, masa saya belajar dulu dalam bab qada qada ni, memang dah tak panjang ceritaan. Sebab kita kitab banyak ngaji. Jumpa dalam kitab ni, jumpa dalam kitab ni, jumpa dalam kitab ni. Jadi mana tak cerita banyak lah. Tapi yang kita sebut ni semua ada dalam kitab. Tapi kadang-kadang dalam kitab tasawuf, contohnya bab redha, ada dalam kitab tauhid. Tapi kita ngaji dalam kitab tasawuf, jumpa dalam bab ni. Cuma kita nak rakung sekali. Dah jadi panjang sikit tu, kita nak rakung sekali. Tapi sampai masa mengajar, ada orang kata, ustaz pening ustaz, tinggi sangat tu ustaz ajar. Pening dia tinggi dia kata. Apa yang tinggi? Dah cerita bab qada-qada Tuhan segala-galanya dari segi pegangan. Tinggi apa? Itu rukun iman. Itu perekat tadika. Baru bila kata tinggi, untuk sah iman barunya kan. Tu apa pening? Ustaz kata kita usaha tak bekat. Ni kat luar, kat dalam kelas payahlah sikit ni sebab dia dengar je. Kalau ini perkara gaib, ni tak ada nak mikir-mikir, pakai terima je. Tapi oleh kerana dia tua dah, dia akalan dia panjang, dia mikir banyak. Dia kata dia pening. Sebab apa pening? Sepening kata dia, apa Tuhan kita takdir hak dia marah? Dia pening. Tadi kufur maksiat tu lah. Kufur maksiat Tuhan marah. Tuhan suruh kita cegah, Tuhan suruh kita dakwah supaya orang ni tinggal kekufuran dia, tinggal kemungkaran dia. Tiba-tiba hak dia suruh pergi cegah, hak kita suruh pergi dakwah tahqiq ni, dia sendiri yang ditakdirkan. Pening kata dia. Apa? Dia mikir. Ini bukan suruh mikir ni, buat apa kau Tuhan tak jadi baik belaka, buat apa kau Tuhan tak jadi syurga saja, jangan buat neraka. Ini bukan persoalan kita, jangan bersoalan macam gini. Dia mikir apa tadi pening ni. Yang pertama pening, dia kata, kenapa Tuhan takdir perkara yang dia marah? Kalau fikir kau ni pening, saya pun jadi pening juga. Nak tu mikir besen ni kata. Kalau ayat dia pening, tanya kat luar lah ni. Kepada bincang kat luar, dia kata pening. Kalau mikir begini pening, saya kalau mikir kita pening juga. Sama lah siapa pun pening lah kalau mikir gitu. Siapa suruh mikir dalam bab ni? Ini bab benar gaib, bab terima je. Satu. Yang kedua, dia kata pening sebab ustaz kata kita usaha tak bekat. Allah yang menjadikan segala-galanya. Terus saya kerja lama kena jadi dah. Hak dia kerja lama kena jadi dah. Saya bekat kan dia jadi. Yang dikit-pikir, memanglah hak buat jadi tu kita. Tak nak, kenapa Allah bagi bekat? Jadi nak fikir benda gaib. Yang bekat Allah tak ni benda gaib, kita pegang sudah lah. Tapi dia mikir kau akal. Kalau tak ada bekat, jadi kerja kita lama kena jadi tu bukan kita yang bekat. Sebab apa ni? Sebab dia tidak masuk akidah, tidak
Orang tua dia tidak masuk akidah sebelum dia umur balik. Balik sendiri pun tak ngaji lagi akidah. Siapa ketua? Tua baru nak ngaji. Ini cerita ni bukan cerita budak-budak ni, cerita orang tua-tua ni. Orang tua-tua ni ayah haji ni, bukan orang tua biasa ni, bukan orang tua hak tak main abang, orang tua cik surah ni. Bila cerita balik, kalau gitu dah pening kalau dah fikir. Tapi kita sebut dah kan itu benda raib. Benda raib nak fikir ke mana? Cuba kita fikir, kalau nak fikir malaikat contohnya. Kalau nak fikir malaikat ada makhluk yang paling besar. Sayap malaikat Jibril penuh langit bumi. Jibril ada 600 sayap. Fikir-fikir besar mana? Lepas tu banyak pula duduk mana? Oh serabut pening juga kalau dia mikir. Ada nak cari pun tak jumpa adanya. Kalau mikir dia pening. Kita mikir sifat Allah pun jadi pening. Kalau kita mikir, orang tak nak mikir lah. Allah tak ada permulaan. Tak ada permulaan macam mana boleh tak ada permulaan? Dia poh timbul tu bila? Ada poh timbul bila tak ada permulaan. Kalau tak ada permulaan macam mana dia jadi boleh ada? Kalau fikir. Ni benda yang ada nak fikir akal. Ni kita pegang, kita terima, kita pegang je. Ni benda raib. Cuba lu fikir. Fikir cara akal. Allah ada tak ada permulaan. Boleh nampak fikir cara akal? Allah besar pun tak, kecil pun tak, gerak pun tak, diam pun tak, segala-gala warna pulak ke tak ada. Mikir fikir tu. Orang ni tak boleh mikir orang ni. Tapi kenapa dalam masalah sifat-sifat Allah kita boleh terima dah? Sebab daripada awal lagi dah dipacak dalam pegangan kita ni. Jadi bab ni kalau kemudian baru nak mengaji dalam bab ni memang kena tupu sikit lah. Kena tupu sikit. Lepas tu kalau dah faham dalam kelas mungkin payah, kita tanyalah orang-orang yang lebih pandai luar kelas pula. Sebab ni tak boleh ni. Tak ada orang terkecuali. Dan ini bukan ilmu tinggi ni. Ini cerita asas je baru ni. Cerita asas. Tapi adalah sikit bukan fadha'il. Contohnya kita nak pastikan mana qadar, mana qada. Itu supaya kita tidak keliru je. Tapi kalau kita masih lagi tukar mana qadar, mana qada, itu istilah sahaja. Janji ada dalam pegangan kitanya. Segala-gala perkara ditentukan pada azali. Segala-gala perkara berlaku Allah yang melakukan. Hak nama apa, nama qadar, nama qada, kita pening hak tu. Atau ada masalah hak tu sebab kita bukan nak ni bacaan, kita nak pada faham pemahaman dan pegangan. Cuma kalau kita tak nak beza mana qadar, mana qada ni, kita ngaji kelas lain pula, ataupun kita buka kitab-kitab di situ sebut ketentuan qada yang berlaku qadar, kita pening lah kalau kita tak faham. Kalau kita faham qadar, ketentuan qada apa yang berlaku jalanan Imam Maturidi, ketentuan bernama qada apa yang berlaku nama qadar itu jalanan Imam Asy'ari. Mana kita jadi tak keliru, betul je lah. Mana kalau kita masih lagi tak boleh nak beza antara perkataan qada-qada tu tak ada masalah. Yang pentingnya dua pegangan ni adalah akidah kita. Segala-gala perkara berlaku ditentukan pada azali sampai masa berlaku. Allah lah yang menjadikan, Allah yang wujudkan. Jadi qadar dan qada adalah perkara yang gaib. Pernah satu orang dia pergi laut. Dia pergi cerita kepada orang putih. Kerja sekali laut dia itulah. Bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Mak Saleh ni kata, Mak Saleh dia cakap putih lah. Maknanya dia kira macam apa benda ni? Dia kira macam tak logik ni. Sebab apa? Lapar makan kenyang, lagi tak makan lapar. Lepas tu nasi lah. Tiba-tiba dia kata nasi bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Kata pergi cakap dengan orang tak ada Tuhan. Bukan kata perbuatan Allah. Allah pun tak ada bagi dianya. Kita nak cerita perbuatan Allah ke dia. Kata ni tak salah kata royak cakap masalah tak ada Tuhan. Cakap dengan orang ada Tuhan pun kadang-kadang apa sesat ni. Berpegang ada Tuhan, tapi perbuatan Allah tak ada pegangan dia. Tu apa tu nak cakap ni? Pergi cakap dengan orang tak ada Tuhan. Memang benda-benda tu boleh dibuktikan. Benda yang raib.
Pak Zahid tadi kan, makan nasi kenyang. Pegangan kitanya Allah yang mengenyangkan. Macam mana ni? Macam mana? Pegang sudahlah. Tak nak teropong di nasinya. Nak makan. Ni bukan nasi, Allah yang mengenyangkan. Lama-lama jadi putus orang mana-mana. Putus orang jadi sewek. Bapa dah fikir benda gaib. Benda tak tercapai di akal kita. Hak ni hak dia larang berfikir. Adapun kita tupung ngaji untuk memahami pembahagian-pembahagian, itu kena susun molek. Jadi yang pertamanya, segala-gala perkara ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia panggil qadar. Sampai masa berlaku, Allah yang menjadikan dia panggil qada. Lepas tu kita tulis sikit atas tu qadar, kata ni takluk tajzi qadim bagi iradah, qada takluk tajzi hadis bagi qudrat. Tu memang betul lah, tu waktu bukan fardu ain. Tapi bagi orang yang pernah belajar, kalau dia faham berkaitan dengan takluk tajzi qadim ke hadis ni, dia lebih kemah. Tu untuk lebih kemah lah. Jadi catat sikit di atas tu. Kalau tak biasa tak cari waktunya. Jadi kita pakai jalanan Imam Maturidi, ketentuan qadar, apa yang berlaku sekarang dipanggil qada. Jadi kita nak cerita qadar terlebih dahulu. Qada insya-Allah kita sambung kemudian. Kita cerita qadar. Segala-gala yang berlaku ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaf'alu ma yuri. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan segala perkara yang dikehendakinya. Fa'alul lima yuri. Allah Ta'ala menjadikan bagi barang yang dikehendakinya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhan engkau lah yang menjadikan segala perkara yang dikehendaki dan segala perkara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidak menghendakilah manusia ni melainkan segala perkara yang ditentukan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kata ya Muhammad, tidak mengena akan kami satu perkara melainkan perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pula Nabi bersabda, ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa-apa perkara ditentukan oleh Allah Ta'ala akan berlaku. Apa-apa perkara yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan berlaku. Itu dalil kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di awal Islam, pada masa sahabat, timbul satu golongan yang menafikan ketentuan. Timbul satu golongan yang menafikan ketentuan. Golongan inilah yang pertama-tama digelar sebagai golongan yang terpesong, yang digelar oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kepada Ibnu Jahmin, yang mengatakan bahawa tiada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini dipanggil golongan Qadariyah. Golongan yang menafikan, golongan yang menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita, tetapi Allah Ta'ala tidak mentakdirkan, Allah Ta'ala tidak menyusun apa-apa yang akan berlaku. Bahkan Allah Ta'ala sendiri pun tahu tak tahunya selepas kita melakukan satu-satu perkara. Golongan ni, golongan Qadariyah ni dihukumkan kafir, golongan yang sangat-sangat sesat. Jadi Qadariyah ni jarang disebut dalam kitab. Kita biasa dengar orang panggil ni golongan Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Ni pun sebenarnya bukan sah lah. Cuma untuk pengetahuan lebih. Kita biasa dengar Mu'tazilah Qadariyah. Itu Qadariyah lain. Itu Qadariyah lawan kepada Jabariyah. Ini satu juga ni, dia kata nama macam-macam. Tak apalah nama tu, terdengar sudahlah namanya. Tak ingat lagi pun tak apalah, janji tahu mana betul mana salah sudahlah. Jadi kita biasa sebut Qadariyah, bukan Qadariyah kata menafikan takdir. Itu dia panggil Qadariyah yang menafikan takdir. Itu dia panggil Qadariyah mutaqaddimun, Qadariyah hak mula-mula hari tu.
Qadariyah yang menafikan takdir ini sudah mati fahaman ni pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Mana di awal Islam sudah mati fahaman ni. Fahaman yang menafikan takdir, yang menafikan ketentuan. Allah Ta'ala menjadikan, tapi Allah Ta'ala tidak menentukan apa yang berlaku. Allah Ta'ala tahu pun kemudian. Oh, besar budak ni. Itu kecil je masa lahir. Besar tak sekarang tu. Umur dijaga molek ni. Siapa masa barulah Tuhan tahu. Turun ni nak pergi mana, Tuhan pun tak tahu. Siapa simpan 3 nak pergi mana, Tuhan tak tahu. Pergi kanan, oh nak pergi kanan. Mana nak pergi orang ni, Tuhan pun tak tahu. Oh ni jelas lah. Oh ni kapis sesat dah lalu ni. Tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada di awal Islam. Tapi fahaman ni pupus pada masa Imam Syafi'i rahimahullah, di awal Islam lagi. Tetapi kalau kita tidak mengaji dalam bab ketentuan azali yang raib ni, macam mana kita nak berpegang di akidah kita ada ketentuan azali? Ni kita cerita hak qadariyah, hak asal, hak kafir, hak sesat. Allah menjadikan tapi tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di awal Islam. Persoalan kita dalam masalah ketentuan yang raib ni, macam mana kita nak pacak di akidah tanpa kita belajar? Tanpa kita belajar. Ini bukan benda nampak. Ketentuan azali, hak malaikat pun tak tahu tu. Kita tak nampak. Macam mana kita nak berpegang? Segala-gala perkara telah ditentukan pada azali. Kalau orang tidak belajar ilmu agama, tidak ada kemungkinan bahawa dia tidak berpegang pun susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemungkinan tak seumpama tu bagi orang yang langsung tidak mengaji ilmu agama. Kita tak bertuju. Jangan kita tuju pada siapa? Ada kemungkinan tak? So kemungkinan. Sebab apa? Tak, kita tidak mengaji berkaitan qadar, berkaitan ketentuan susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak pacak di akidah kita Allah menentukan segala-galanya pada azali? Akhirnya kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri. Kita yang menentukan masa depan sendiri. Ini pegangan ni. Adapun seorang duk ceramah motivasi tu, dia duk tekan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah supaya ubah sikap, belajar biar rajin, kena bersungguh. Sebab apa? Sebab kita yang menentukan masa depan sendiri. Ini percakapan berbentuk ikhtiar dan usaha. Percakapan berbentuk ikhtiar dan usaha. Sama telah pula berhadapan dengan pelajar-pelajar, budak-budak yang bermasalah. Kita nak bagi kesedaran kepada dia, kemudian kita wayak ke dia pula, awak rajin ke tak rajin ke dia, tuan susun dah kedah. Kita budak tu, apa dia, ustaz bising sangat dah tuan susun dah kan, senang sudah lah. Itu begitu lah pulaknya. Mana untuk menyedarkan dia, maknanya kita yang menentukan. Hakikatnya wa ma tasyauna illa an yasha'allah. Segala pilihan ini, ketentuan yang ada di hati kita, segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan hukum pula. Biasa ceramah, kita yang menentukan masa depan. Jangan hukum tu. Itu hanya percakapan ikhtiar usaha zahir. Yang saya sebut tadi ni, dia di dalam pegangan dia langsung tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tidak ada ketentuan Allah Ta'ala dalam pegangan, berarti kitalah yang menentukan sendiri. Tidak ada susunan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kafir ni, kekal nanti selama-lamanya kalau tidak ada pegangan. Ni kena tu molek ni. Hak pengalaman cerita tadi, pengalaman melepas tu agak takut sikit lah.
Dengan apa yang berlaku sekarang pun takut juga rasanya. Dengan apa yang berlaku sekarang. Tapi ni dalam bab lain lah. Dalam bab ketentuan yang buruk, dalam bab ketentuan yang jahat. Mari ini. Ini banyak orang menggunakan ketentuan. Banyak orang menggunakan ketentuan. Contoh kemarin, pengusi SPR dalam sinar harian kemarin, maknanya dia cukup-cukup duku cita, kata dia. Sebab dia usaha dah supaya dakwah tu kekal. Inilah perkara yang cukup-cukup melukakan hati dia. Cukup-cukup duka cita. Tapi kita sebagai orang Islam kena percaya, usaha kita macam mana sekalipun, berjaya atau tidak, Allah yang menentukan. Allah yang berkuasa. Letak kepada Allah. Letak kepada Allah. Mana jadi tak kekal dakwah tu, Allah yang lebih berkuasa. Dia nak buat orang mudah kekal. Ini adalah masalah warna pula. Ini bukan masalah ketentuan, masalah boleh tak kita menyandar kegagalan kita kepada susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dalam masalah susunan takdir Allah ni, atas tariq ijma' dia panggil, atas jalan secara umum. Kita segala-gala perkara susunan Allah Subhanahu Wa Taala ini secara ijma', secara umum. Secara satu-satu tafsir dipanggil, secara satu-satu perkara secara umum kita pegang, dan kita pun boleh kata secara umum segala-gala perkara yang berlaku Allah yang menentukan, Allah yang melakukan. Ini secara umum, secara ijma' dipanggil secara umum. Kemudian secara tafsili, secara satu-satu perkara, secara satu-satu perkara, dia ada pula ada perkara yang baik, ada perkara yang tidak baik. Yang baik kita masih lagi boleh sandar kepada Allah. Yang tidak baik haram kita sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara satu-satu perkara itu pula. Secara umumnya segala-gala perkara yang berlaku Allah yang menentukan. Boleh ke menyandarkan kegagalan yang kita duk berjanji siang malam tak akan hilang macam mana pun? Hilang nak warna Tuhan yang lebih kuasa, kuasa Allah yang lebih hebat. Bila Allah Ta'ala ni yang kuasa lebih hebat ni kata hilang, hilanglah. Oh, senang buat kerja. Kita ni banyak kerja dengan orang tau. Ada kerja dengan orang tu, ada kerja dengan orang ni. Ada orang amanah kita buat satu-satu pekerjaan. Ada modal tu. Kalau kerja tak jadi, orang arwah pasal lain. Kita buat-buat tak kena macam hak suruh kita buat tu lah. Tak warna saya ni lemah, Allah yang kuasa segala-galanya. Mana ni pasal ni tu fungsi SPA ajar itu. Gitu. Boleh sandar kegagalan kepada kekuasaan takdir Allah. Boleh tu. Ada tentuan yang baik, ada tentuan yang buruk. Pegangan kitanya segala-galanya. Apa yang berlaku sekarang? Orang panggil faham pegangan seumpama ni. Pegangan tu Pak, pegangan tu masing-masing. Di sini kalau salah syariat zahir. Kita tak panggil salah pegangan. Menyandarkan perkara yang salah, yang cuai, yang tidak betul, yang tidak amanah kepada susunan Allah Ta'ala, dia panggil kesalahan syariat zahir. Bukan panggil kesalahan pegangan. Sebab pegangannya segala-gala perkara susunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu satu perkara lagi. Tapi yang kita ternanti-nantinya respon daripada orang yang berkenaan, orang yang bidang dia agama ni, tidak ada respon. Timur baru pulaknya ada menteri lah. Ada menteri, dia menyandarkan kemenangan dianya sekarang ni adalah
takdir Allah. Mana takdir dan kuasa Allah yang menentukan segala-galanya. Takdirlah yang memenangkan dia. Nabi Eng tu lah takdir yang memenangkan. Tiba-tiba sapu seorang Cina, ahli parlimen Kulai, dia sapuk, dia kata bukan takdir yang memenangkan, tetapi penipuan yang memenangkan. Tapi kita mesti ceritalah orang kafir ni, dia non muslim, dia bukan orang Islam, tak mencerita hadis. Di bawah tu dia ada respon-respon. Hak respon ni hak sekian. Sebab kalau tengok pada nama hak respon tu, nama tu macam nama orang Islam lah ke. Respon hak bawah. Mana dia kata kata takdir Tuhan yang memenangkan ni, dia kata sesak fikiran, dangkal ilmu agama. Yalah, kita dari segi percakapan tak ada secara khusus, secara tafsir satu-satu perkara itu, tengoklah kalau benda tu benda menang dengan cara yang betul-betul adil, kita sandar kepada Allah. Kalau benang tu dengan bermacam-macam hello, jangan sesekali sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan kitanya segala-galanya. Ini pergi kepada hak ketentuan yang baik, ketentuan yang tidak baik. Kita cerita hak yang ditakuti sekarang. Nampaknya tak faham. Lepas tu respon tu sama ada dia faham tak faham, wallahu a'lam. Ada respon kata kalau gitu gak orang curi kata takdir Tuhan juga dah menang cara penipuan pun sandar takdir Allah. Orang curi takdir Allah juga takdir Allah juga dari segi percakapan, dari segi pegangan. Satu hal tu wallahu a'lam apa maksud yang bagi respon ni. Kemudian dia kata kalau ikut kepada hak macam meti tu kata kemenangan dengan penipuan tu takdir Allah, tapi tak katalah kemenangan dengan penipuan, kemenangan tu takdir Allah. Penipuan yang tak mengaku. Kalaulah mengikut fahaman seumpama tu, jadi orang Israel bunuh orang Palestin takdir Allah juga Dia kata Bashar Assad bunuh rakyat Syria takdir Allah juga Dia temukan persoalan takdir Allah dah. Segala-gala perkara, sekalian perkara. Ini bab pegangan, bab percakapan. Kita tak sandar ke Tuhan lah, sandar ke Israel lah dia jahat, sandar ke Bashar Assad lah dia jahat. Itu pegangan. Itu bab percakapan. Pegangan kita segala-gala. Orang respon tu maksud dia maksud setakat percakapan zahir ke pegangan wallahu a'lam. Tapi agak pelik sikit lah. Saya ada buat catatan sikit. Dia kata takdir Allah sebenarnya PR yang menang. Takdir Allah PR yang menang, Pakatan Rakyat yang menang. Tetapi ada sesuatu yang tak kena, yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat ni, akhirnya berubah BM menang. Maka dia kata orang yang terlibat bertanggungjawab mengubah takdir Allah ni akan bertanggungjawab di akhirat. Orang yang bertanggungjawab mengubah takdir Allah, boleh ubah takdir Allah. Itu respon bukan cakap atas. Cakap atas tu menteri dengan ahli parlimen bukan Islam saat ni. Ni hak respon pembaca. Maknanya takdir Allah PR menang. Tapi ada tangan-tangan jahat ni yang buat kerja dia akhirnya BM menang. Maka orang terlibat yang mengubah takdir Allah ni akan bertanggungjawab, kata dia. Sebab apa? Sebab takdir Allah boleh diubah dengan usaha dan ikhtiar. Tapi orang yang mengubah akan bertanggungjawab. Apa maksud dia? Macam mana? Macam mana? Ialah kita ikhtiar benda yang buruk, ikhtiar benda yang jahat, kerja jahat ni memang kita letak di tangan dia. Memang kita letak di tangan orang yang melakukan kerja jahat. Sebagaimana Quran menyebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di
Ini di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidinas, kerana perkara yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Memanglah kerosakan kita sandar kepada tangan-tangan manusia melakukan kerosakan. Memang percakapan kita seumpama tu. Tapi pegangan kitanya segala-gala perkara ditentukan pada azali sampai masa Allah lah yang melakukan. Tangan-tangan manusia, tak usah manusia tak dibuka sama sekali. Kalau tadi nak cerita contoh, maknanya perkara ni kita kena ambil perhatian molek dah. Sebab percakapan tu sendiri kita nak menentukan macam mana maksud dia. Setakat percakapan zahir, setakat pegangan tu masing-masing. Tapi memang saya pernah jumpa dengan orang yang tadilah bahkan ada orang siap marah lagi. Hak jahat Tuhan menentukan, dia marah, dia kata gitu. Marah. Ni cerita dalam ilmu. Benda jahat ni dalam maqam taklim dia panggil. Majlis ilmu kita boleh cerita, cakap luar jangan. Bahkan ada orang mengajar. Dia kata ada ustaz mengajar. Segala-gala perkara baik dan jahat susunan Allah Ta'ala tu tak betul. Mana boleh tuan susun hak jahat dia marah. Majlis ilmu juga kejut nak murid dia. Anak imam marah saya warna. Dan sekarang ni dia belajar kedok, dia tak belajar, dia baca. Ini bab pegangan tak boleh baca, kena belajar. Salah awal lagi tau. Kemudian masalah salah ataupun tidak, mana kita ni cerita cara umum lagi ni. Sebenarnya hari ni macam cerita yang lepas lah. Cadang nak cerita catatan di Lauh Mahfuz, catatan azali Lauh Mahfuz budak mau 4 bulan. Persoalan kita sekarang ketentuan yang jahat, kufur maksiat. Kita cakap mulut baik daripada Allah, buruk daripada kita. Ya. Cakap buruk daripada kita ni setakat mulut ke sampai dalam, waktu masing-masing lah. Pegangan yang terpesong bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan Mu'tazilah. Dia mengatakan bahawa ketentuan yang jahat tidak ada kena mengena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ada alasan-alasan akal dia. Dia ada alasan akal dianya. Kalau Allah menentukan perkara yang buruk, Allah menentukan perkara yang buruk, maknanya Allah menentukan dak semayanglah kawan tu. Kawan tu dak semayang, siapa masa kawan tu dihukum, kena bakar dalam api neraka. Siang nanya pasal tu. Tidak semayang kerana takdir Allah. Kata Allah dibakar pula. Siang dia nanya pasal tu. Ni akal Mu'tazilah. Lepas tu dia kata pula, kalau Allah mentakdirkan kejahatan, Allah jadi jahat juga. Allah jahat ke tak? Allah tak jahat. Mana Allah Ta'ala tidak takdirkan kejahatan. Dia macam kita. Kita sokong jahat-jahat lah. Dia mana Tuhan macam tu juga. Allah Ta'ala takdir hak jahat, Allah Ta'ala jahat. Allah jahat ke tak? Ada. Mana hak jahat bukan kau takdir. Ada di situ. Itu akal Mu'tazilah. Ini pegangan yang dosa besar. Setengah pendapat pegangan yang kafir. Kenapa? Kerana bercanggah dengan rukun iman. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Tapi orang pegangan salah seumpama ni, percakapan mulut dia baik daripada Allah, jahat daripada kita. Tapi dia cakap jahat dari kita tu sampai ke dalam. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita cakap mulut je jahat daripada kita. Pegangan kitanya segala-gala perkara susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya percakapan zahir sama ke tak? Sama ke tak percakapan zahir antara pegangan yang sebenar dengan pegangan terpesong? Percakapan zahir sama ke tak? Sama. Kita bercakap baik daripada Allah, buruk daripada kita. Tapi setakat mulut je, dalam segala-gala. Hak terpesong tadi dia cakap baik daripada Allah, buruk daripada kita. Hak itulah pegangan dianya. Mana zahir sama. Macam mana kita nak memastikan seseorang ni pegangan dia betul? Hak ni masing-masing kena ngaji.
Ni masing-masing kena faham. Sebab percakapan kita ni yang jahat daripada diri sendiri. Berpandu kepada ayat, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Tuhan kata apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang dari diri engkau sendiri. Ini percakapan syariat kita di mulut. Pegangan kitanya berpandu pada ayat yang terdahulu. Ma asabaka min hasanatin, surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ayat yang terdahulunya surah An-Nisa ayat yang ke-78, qul kullum min indillah, kata yang Muhammad segala-gala perkara susunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan. Mana percakapan zahir sama antara pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan pegangan yang terpesa. Ini apa yang ada sekarang. Apa yang ada sekarang. Sebab tu kita nak bagi-bagi ni pula tadilah dekat je. Lepas tu cakapan mulut dalam dekat-dekat je tu. Nak susun macam mana. Lepas tu kena faham molek lah. Mana ada juga kita tak hak kita cerita bukan fardhu ain, tapi hak ni asal. Mana kalau disalah cakap, dak semayang pun Tuhan, dak puasa pun Tuhan, apa panggil salah syariat zahir. Syariat zahir dia salah. Haram dia menyandarkan perbuatan jahat. Pegangan betul lah, sebab segala-gala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena kemah. Yang pertama pegangan. Ni pegangan. Yang kedua sembahyang, tiang agama. Dua ni. Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia belajar tak lari daripada ilmu tauhid, tak lari daripada ilmu berkaitan dengan sembahyang ban. Sebab apa? Ilmu tauhid adalah usuluddin, tapak agama, tunjang agama. Kemudian tapak tunjang ada dah dikemahkan, dipacok pula dengan tiang agama, iaitu sembahyang. Lepas tiang agama tegak molek dah, disempurnakan pula dengan cabang-cabang agama yang lain. Ni kita duk sibuk kepada amalan-amalan yang lain je. Sibuk kepada semayang, puasa sunnah, umrah haji sunnah, duk sibuk tu. Dah pegangan kemah ke dah. Semayang bang tu betul dah hukum syarat dia, tiang agama dah ke dah. Waktu dulu kemas situ dulu. Pada kemas situ baru nak mengkuatkan agama, perbanyakkan semayang sunat, perbanyakkan puasa sunat. Kalau ni nak pergi umrah pun umrah lah. Tapi kalau pergi pak umrah pegangan perjalanan, apa benda? Ada agama panggil gitu. Ada orang amal seumpama ni tiap-tiap tahun. Pengajian tauhid tak ada. Pengajian fiqh semayang tak ngaji pun. Jadi pasal tu. Jadi zahir macam molek, zahir comel. Hakikatnya tak ada kata satu. Sebab itulah kita mengaji dalam bab pegangan ni. Ni mengaji pegangan tak usah malu lah. Sebab apa? Kalau tak betul pun orang tak tahu. Sebab tu kadang-kadang orang nak tanya bab pegangan, dia takut. Dia tanya bukan hak dia. Dia cuma tanya ni kalau ada kemuskilan seumpama tu. Dia buat tanya. Tahu-tahu tengok, ayah haji ni faham pegang gitu orang kali. Dia bukan pegang gitu, cuma dia tanya. Tak tahu takut nak tanya bab pegangan. Takut orang kata pegangan kita gitu. Tapi maknanya kalau kita belajar, salah kita misalnya wajib bertaubat, berbetul balik pegangan, kemas semula. Bertaubat, kemudian bersyukur Allah Ta'ala masih lagi beri kesempatan kepada kita jumpa pegangan yang sebenar. Sebab kalau mati dan kadang pegangan salah, kekal neraka selama-lamanya.
Kalau pegangan tu salah, sama sekali pegangan yang kufur. Waktu kena bertaubat, kena kemah balik. Tapi yang berat sikitnya, kalau pegangan tu pegangan kufur, bukan setakat bertaubat, tiap-tiap amal kebaikan yang dilakukan sebelumnya kena qada balik. Itu lagi berat. Ini kalau salah dalam bab pegangan. Haji tak ada lagi. Sebab apa? Pergi haji dalam keadaan pegangan dia tak ada, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia tak tahu pun berkaitan dengan ketentuan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dan perbuatan adalah takluk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita kata kenal Allah, tapi ketentuan Allah tak ada, tak kenal Tuhan, orang panggil tak kenal. Kita kata kenal Tuhan, tapi perbuatan Allah kita berpegang perbuatan makhluk, tak kenal lah orang panggil. Mana bertaubat, kemah balik. Ini bab pegang. Betul, kita kena ambil tahu sikit lah kepada anak-anak cucu kita, kena cakap bab pegangan. Sebab itulah kalau kita, Tuhan peluang kita belajar, kita amati sikit lah Tuhan belajar. Sebab apa? Memanglah untuk kita tak banyak mana faham, pegang cukup lah. Tapi kalau kita nak menceritakan, nak menyampaikan, nak siapa-siapa kita, anak cucu kita lah, siapa-siapa lagi. Bukan kata nak mengajar kita surau, bukan. Nak nyapa pada anak cucu kita. Ni nyapa bab pegangan ni. Kita menyampai satu kalimah sahaja, lebih baik daripada ibadah setahun. Satu kalimah sahaja. Kalau kita nyapa bab agama pada anak cucu kita, berapa kalimah? Kemudian itu buat tanggungjawab kita. Jadi kita nak nyapa ni, mana bukan setakat pada ain kita untuk lepas kita. Papekat kita boleh. Hak ni gini, hak ni gini. Nak semolek ni lah. Hak fardu ain ni setakat tahu benar betul, berjalan betul, padang dah. Tak nak cerita ni bukan ilmu cerita. Faham, pegang cukup lah. Tak usah korek-korek, tak usah soal-soal. Lagipun soal tak boleh banyak, tak boleh soal banyak juga, sebab memang tidak ada jalan lain. Kalau pekau boleh soal. Oh, batal ustaz ni. Pendapat lain dia kata tak batal. Tu pekau boleh lah tanya begitu. Sebab pendapat ni kata batal, kemudian kita langgar pula hak batal ni. Orang ustaz kita dulu buat benda ni. Tak ada ke pendapat? Tu boleh nak cakap tanya. Tu pekau. Tauhid tak ada. Tauhid tak banyak jalan tauhid. Jadi molek kita belajar biar siapa pekat kita boleh lah. Mana bukan setakat fardu ain lah. Kita mengaji setakat fardu kifayah, naik lebih sikit. Sampai pekat kita boleh menceritakan. Tapi tadilah boleh menceritakan, itu bukan fardu ain. Fardu ain kita faham molek, pegang tu fardu ain kita ni. Tadi kita nak cerita pada anak cucu kita. Sebab kita selalu disebut anak soleh bekalan kita. Yang pertamanya nak jadi bekalan, anak soleh ke, sedekatun jariah ke. Sedekatun jariah. Orang suruh ni suruh ayat. Suruh ayat tu nampak tak hitam tu. Tak habis lagi bayar. Gitu je. Sekati je tu ayat. Jadi mana anak soleh ke, sedekatun jariah ke, akan dapat manfaat kepada kita. Syaratnya kita ada akidah. Kalau kita tidak ada akidah, amal ibadat kita pun tak bakal. Sama pula amal ibadat yang dilakukan oleh anak-anak, amal ibadat yang dilakukan majlis surau yang kita sedekah jariah, sama telah lah. Kalau kita akidah tak ada, amal kita sendiri pun disebut dalam kitab minhajnya, fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Kata Imam Ghazali, kalau ibadah akidah tu betul, nescaya ibadah yang kamu lakukan menjadi macam debu yang berterbangan. Itu amal kita sendiri. Kemudian waladun solihun ni bukan setakat semayang dok tinggal, puasa dok tinggal, aurat tutup, bukan setakat tu. Waladun solihun ni akidah permulaannya bukan waladun solihun, akidah pegangan dulu. Pergi pada waladun solihun. Sebab kalulah anak kita semayang, puasa, tiba-tiba akidah dia tak ada, amal ibadat dia macam jadi macam debu yang berterbangan, kita pun takkan dapat manfaat. Sebab waladun solihun,
amal ibadah anak kita yang diterima oleh Allah, yang dicatat dalam suratan kebaikan anak kita, dicatatkan sama dalam suratan mak ayah. Tapi kalau amal ibadah anak yang tidak ada pegangan, yang menjadi macam debu yang berterbangan, maka tidak ada dalam catatan mak ayah sendiri. Tidak ada waladun solihun. Itu kepentingan pegangan. Tapi tadi lah, dalam bab pegangan dia masing-masing. Tak usah duduk. Dia kalau kesalahan zahir ni orang malu sikit. Macam ngaji Quran, belajar Quran, malu. Buka mulut je Allah. Buka mulut je. Oh, kerahnya lidah dia. Tak lalu dah, tak ada ilmu. Tapi kalau bab pegangan ni masing-masing. Tak sama. Selagi pula orang ni paling besar sekali. Dia kalau kimalu. Orang bab Quran ni tak betul warna pun, dia tak betul kimalu sekali. Biar tak betul pun, biar main tak sah pun, kerana kimalu. Dia tak betul Fatihah, kerana malunya pasal. Itu bab syariat zahir, ini bab pegangan. Niat tambah pula ni tak ada malu lah. Sebab apa? Ni dalaman masing-masing. Perbetul pegangan masing-masing. Kalau pegangan tu yang salah, kita perbetul, kita bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita bersyukur kerana Allah Taala memilih kita. Inilah hak Nabi kata, al-alimu habibullah walau kana fasiqa, wal jahilu aduullah walau kana abida. Orang yang ada ilmu ni kekasih Allah, walaupun dia lah kadang-kadang ada benda yang dia langgar. Tapi orang yang kuat ibadat musuh Allah, walaupun dia kuat ibadat sekalipun. Wal jahilu, orang jahil dan musuh Allah, walau kana abida, walaupun dia kuat ibadat sekalipun. Dan ibadat pegangan tak betul, itu kekal neraka selama-lamanya. Ada satu orang apabila cerita-cerita bab pegangan ni diriwayat, baru dipaham. Orang duk ngajar, duk baca semua hadis. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik. Naklah kamu mengajar tak boleh, belajar tak boleh, dengar. Ini adik biasa ustaz-ustaz baca kan. Jangan jadi orang keempat. Dah. Ni belajar pun dak, dengar pun dak, fatahlik binasa orang ni. Baru dipaham binasa kata dia. Sebab apa? Kau dak belajar, dengar pun dak, belajar pun dak, pegangan mana? Kita faham nama ke ni, belajar dak, dengar dak pun, kita sembahyang tak tinggal. Kita puasa tinggal. Apa nak kata fatahlik ni? Memang kita dak ajin belajar, dengar pun dak ajin. Tapi walaupun kita dak ajin belajar dengar, kita bukan dak sembahyang. Kita sembahyang, kita puasa. Apa kata fatahlik? Kena-kena, kalau tak belajar, pegangan macam mana? Salah pegangan, memang jelaslah fatahlik. Binasa, kekal neraka selama-lamanya. Ini dalam bab pegangan. Lepas tu kita sebut tadi itu berkaitan dengan percakapan, sandor, kemenangan yang penuh dengan berbagai-bagai helok kepada takdir Allah. Sandor kegagalan kita menunaikan amanah yang dijanji, bawa kekal, tiba-tiba duduk kekal, lepas tu buat kejut pula sandor kepada Allah, lepas tu masuk dalam persoalan ketentuan yang jahat, di sebuah pegangan macam mana, di sebuah percakapan macam mana. Kita akan cerita balik dalam bab tu. Sebab ni kena faham juga. Setengah orang dia kerja, bila dia buat kerja dah betul, bila bos dia marah dah. Dari kerja masing-masing, banyak ni, ada target masing-masing. Tiba-tiba dia tidak boleh menyempurnakan tugas. Bila bos nak marah, nak orang ni bos tuan takdir dah, setakat tu boleh. Mana apa? Menyandarkan kegagalan kepada takdir Allah. Macam mana ni sebuah syariat kita. Sebab dari segi pegangan, segala-gala susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kegagalan yang buruk ni diharamkan, kita sandar kepada susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebuah percakapan mulut, pegangan kitanya segala-gala perkara, baik ke buruk ke, susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung balik rukun iman yang ke-6. Tu ni boleh tak?
Lepas tu di rukun iman yang ke-6 tu, nak tulis tarikh macam mana, terpulang lah. Tepat sama. Terus tarikh mula-mula, tarikh yang kedua, tarikh yang ketiga, nak tindih mana lah. Berusaha tarikh sudah lah. Buat tarikh mula dengan tarikh ngelah ya. Ngelah. Minggu-minggu akan datang. Tarikh mula dengan tarikh minggu yang terakhir. Sebab insya-Allah kelas kita ni kelas siang hari. Kelas siang hari masuk bulan Ramadan, alhamdulillah tidak tergendala. Bulan Ramadan tergendalanya kelas maghrib, kelas subuh ke, kelas duha ke 9 ke, tidak tergendala. Kalau kita belajar di bulan lain, besar dah pahala. Sebab tidak ada pahala lebih besar daripada semayang, melainkan pahala belajar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada lah yang lebih besar pahalanya selepas daripada sembahyang waktu, melainkan belajar ilmu agama. Dan kita faham satu masalah dalam bab ilmu agama, Nabi kata khairun min an yusalliya al-faraka'atin. Mana lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu pahala biasalah. Kalau kita belajar bulan Ramadan pula, kita maklumlah bulan Ramadan digandakan sekurang-kurangnya 70 kali ganda. Fahamlah. Itu mana tuahlah kalau kelas macam kelas siang hari seumpama ni. Bulan Ramadan insya-Allah lah kita akan terus macam biasa. Wallah.